Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadia Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Khamis 7 Oktober 2021. Untuk mendapatkan berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Manakala untuk memastikan sama ada berita yang anda terima benar ataupun tidak, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Ayuh kita mulakan Pastikan Sahih pada hari ini dengan perkongsian kes baharu COVID-19 pada hari ini 7 Oktober 2021. Kita dapat saksikan jumlah kes baharu adalah 9,890 kes di mana Sarawak kita lihat pada 3 negeri tertinggi mencatatkan kes baru COVID-19 iaitu di Sarawak 1,413, manakala di Selangor 1,402. Kita lihat pula di Kelantan 1,032 kes baharu. Anda boleh dapatkan maklumat ini di vaksincovid.gov.my atau anda boleh dapatkan sudah semestinya di portal rasmi Majlis Keselamatan Negara. Dan ini pula adalah laporan harian vaksinasi, laporan harian pemberian dos vaksin pada hari semalam 6 Oktober 2021 adalah 209,907 dos di mana dos 1 daripada vaksin 2 dos adalah sebanyak 113,441 dan bagi dos lengkap pula adalah 96,466 dos. Kita lihat pada negeri yang menerima dos pertama tertinggi pada hari semalam adalah di Johor sebanyak 27,137 dos. Manakala menjadikan jumlah kumulatif vaksinasi mengikut negeri setakat 6 Oktober 2021 adalah sebanyak 45,07,832 dos. Kita lihat pula peratusan terkini vaksinasi populasi dewasa Malaysia setakat semalam 6 Oktober. Bagi individu lengkap divaksinasi adalah 88.8% bersamaan 20,786,568 individu. Manakala bagi sekurang-kurangnya 1 dos adalah 94.6% bersamaan 22,135,242 individu. Dapatkan maklumat ini di portal rasmi vaksincovid.gov.my. Dakwaan tidak check out, MySejahtera didenda RM1,500. Masih lagi ada pihak yang cuba menakut-nakutkan masyarakat dengan menyebarkan berita palsu seumpama ini. Masih disebarkan dakwaan kononnya individu tidak check out di aplikasi MySejahtera akan dikenakan denda RM1,500. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, grafik yang tular melalui WhatsApp adalah tidak benar. Tiada denda RM1,500 jika tidak check out dalam aplikasi MySejahtera sebagaimana yang dinyatakan dalam grafik tersebut. Namun, tak salah jika kita biasakan keadaan baru ini untuk check out di aplikasi MySejahtera. Waspada tinjau selidik ulang tahun Petronas. Kononnya, sempena sambutan ulang tahun Petronas yang ke-50, anda berpeluang untuk memenangi wang tunai ribu-ribu ringgit. Pandai dia pancing untuk menipu, ya. Menurut kenyataan Petronas, pihak Petronas sedia maklum berhubung tinjau selidik berunsur penipuan secara dalam talian iaitu scam online survey yang kononnya dikaitkan dengan sambutan ulang tahun Petronas yang ke-50. Petronas ingin memaklumkan bahawa pihak Petronas serta kesemua anak syarikat kumpulannya tidak mempunyai kaitan dengan tinjau selidik tersebut dan orang ramai diseru agar tidak mudah terpedaya. Penjelasan berhubung poster amaran siber pandemik. Pasti ada di kalangan anda terlihat atau menerima hebahan ini, bukan? Maklumat dalam hebahan ini mengatakan bahawa siber pandemik bakal melanda dunia. Semua teknologi tidak dapat digunakan dan bekalan elektrik akan terputus. Penjelasan buat semua menurut kenyataan yang telah dikeluarkan oleh pihak Facebook. Pihak mereka menjelaskan bahawa gangguan teknikal terhadap perkhidmatan Facebook, Instagram dan WhatsApp yang berlaku adalah berpunca daripada perubahan konfigurasi di peringkat penyelarasan trafik rangkaian mereka. Dan pihak MCMC ingin mengingatkan orang ramai agar tidak menggunakan jata negara tanpa kebenaran kerana ia merupakan satu kesalahan di bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tak Wajar 1963. Dahlah sebar berita yang tidak sahih
guna pula jatah negara. Banyak kesalahan tu. Ya, sekali kena cukup, dah menyesal, tidak berguna lagi. Peringatan buat kita semua agar sentiasa berhati-hati dalam menyebarkan maklumat di media sosial. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Waspada laman sesawang tawar pembaharuan perniagaan. Hati-hati pada tawaran perkhidmatan pembaharuan perniagaan yang bukan dikawal selia oleh SSM. Isu ini juga sudah kami jelaskan dan kongsikan kepada anda sebelum ini, namun masih ada pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkannya. Menurut Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, SSM ingin mengingatkan kepada orang ramai agar berhati-hati dengan laman sesawang yang menawarkan perkhidmatan pembaharuan perniagaan yang bukan dikawal selia SSM. Layari di laman sesawang yang sahih hanya di ebis.ssm.com.my. Maklumat siasatan penularan video ceramah. Kita teruskan lagi dengan kenyataan media pengarah Jabatan Siasatan Jenayah mengenai penularan video melibatkan ceramah oleh Ustaz Muhammad Syakir Nasuhah. Siasatan di bawah Seksyen 505-C Kanun Kesesaan kerana dengan niat hendak mengapi-apikan mana-mana golongan atau kaum melakukan sesuatu kesalahan terhadap mana-mana golongan atau kaum lain, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 menyalahgunakan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Siasatan masih dijalankan dan pihak PDRM menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan. Tindakan tegas tanpa kompromi bakal diambil terhadap mana-mana individu yang sengaja menggugat ketenteraman serta keselamatan awam. Ini pula adalah tular 2 penduduk orang asli di Gari. Apa pula cerita ini? Ya, ini adalah kenyataan media Ketua Polis Kelantan mengenai video tular 2 penduduk orang asli di Gari. PDRM daripada IPD Gua Musang, Kelantan telah mengadakan perjumpaan bersama wakil penduduk orang asli Kampung Rumlak Sungai Raya, Gua Musang berkaitan halangan di kawasan pembalakan. Tujuan utama perjumpaan bagi mengenal pasti punca masalah serta memberi nasihat dari segi keselamatan bagi mengelak insiden yang tidak diingini berlaku. Semasa pihak polis membuat rondaan, 2 individu tersebut meminta untuk bergambar bersama kenderaan polis sebagai kenangan dan untuk simpanan peribadi mereka. Namun gambar itu telah disalahertikan dan ditularkan di media sosial. Pihak PDRM Kelantan telah menerima satu laporan polis penafian berkaitan perkara ini dan satu kertas siasatan telah dibuka dan kes disiasat di bawah Seksyen 505-B Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 SKMM. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika, kembali selepas ini. Sektor air perlu ditransformasi secara menyeluruh bagi menjamin bekalan dan kemampanan. Agenda transformasi sektor air 2040 akan diperkenalkan dalam RMK 12 bagi meningkatkan kecekapan pengurusan, mengoptimumkan potensi bagi menjaga kekayaan serta mewujudkan peluang pekerjaan baru. Pelaksanaan agenda ini melibatkan 4 fasa, dan fasa pertama penerimaan gunaan pengurusan sumber air bersepadu
akan dipergiat pada peringkat persekutuan negeri dan daerah. Pewartaan dan pelindungan kawasan tahan air akan dipercepat untuk menambah baik. Pengurusan sumber air dan loji rawatan air sisa bersepadu akan dibina untuk kawalan pencemaran. Dia membuat keputusan supaya kita melaksanakan PDP ini secara hybrid. Iaitu setengahnya kita mohon supaya mereka kembali ke kampus secara berperingkat. Bukan semua serentak tau. Sebab kita pelajar ni kita ada 1.2 juta pelajar di IPT, IPTS di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Tapi secara berperingkat dan kemudian ada setengahnya belajar di lokasi masing-masing. Maknanya di rumah pun boleh. Di mana-manalah mereka masa selesa. Mobile. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih, dan seterusnya kami bawakan kes positif kembali meningkat masih bawah angka 10,000. Jumlah kes baru COVID-19 dalam negara pada hari semalam kita dapat saksikan 9,380 kes meningkat daripada 8,817 kes yang direkodkan. Dan Sarawak, Kelantan, Selangor dan Johor negeri kes positif tertinggi dengan merekodkan 4 angka. Perinciannya, di Sarawak mencatatkan 1,503 kes baru, di Kelantan 1,170 kes, di Selangor 1,116 kes baru dan di Johor 1,105 kes baru. Itu adalah kes pada hari semalam. Ayo sama-sama kita menjaga SOP yang ditetapkan bagi mengawal penularan COVID-19, dan bagi anda yang belum menerima suntikan vaksin, ayo sama-sama kita laksanakan tanggungjawab kita, bukan untuk diri kita sahaja, malah untuk keselamatan keluarga kita juga. Kita keluarga Malaysia harus bersatu hati. Dan ini pula saran individu ingin pulang ke kampung jalani ujian kendiri COVID-19. Menteri Kesihatan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin menyarankan mereka yang ingin pulang ke kampung agar menjalani ujian kendiri COVID-19 sebelum melakukan perjalanan rentas negeri. Yang Berhormat Khairy menerusi ucapan di Twitter berkata, hanya berbaki 1.6% sebelum Malaysia mencapai sasaran 90% untuk membuka semula sempadan negeri. Mereka yang berada dalam persekitaran mobiliti tinggi dan bertemu orang ramai digalakkan membuat ujian COVID-19 secara berkala. Yang Berhormat turut berkata, apabila negara masuki fasa endemik, semuanya bergantung kepada tanggungjawab dan tingkah laku individu itu sendiri. Risiko COVID-19 diteliti kerajaan sebelum putuskan PRN Melaka. Kesesuaian mengadakan pilihan raya negeri PRN Melaka dalam tempoh terdekat akan diputuskan selepas meneliti semua aspek keselamatan dan risiko penularan COVID-19. Kerajaan akan mendengar pandangan pelbagai pihak dengan kepakaran masing-masing, khususnya Majlis Keselamatan Negara MKN, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Daripada pakar-pakar, apa kesannya kalau sekiranya kita adakan pilihan raya negeri di negeri Melaka. Jadi itu pertimbangan yang perlu kita fikirkan dalam memutuskan apa yang patut kita meniti perkembangan di negeri Melaka. Kebenaran rentas negeri Perak terima pelancong dan SOP diutamakan. Semua pihak berwajib di Perak perlu bersedia menerima kehadiran pelancong sebaik kelonggaran rentas negeri dibenarkan kerajaan. Prosedur operasi standard SOP perlu diutamakan bagi mengekang sebarang penyebaran wabak COVID-19. Sebagai kerajaan negeri dan juga pihak PBT dan juga yang terlibat dengan pelancongan, kita minta untuk ada peraturan-peraturan, ada SOP tertentu yang mesti juga dipatuhi supaya tidak berlaku ruang untuk jangkitan COVID-19. Okay. Tentang vaksinasi, tentang SOP biasa, itu kena dipatuhilah.
Ada di antara kita yang tertanya, bagaimana pula dengan kebenaran rapatkan saf solat jemaah? Keputusan untuk merapatkan solat saf bagi solat jemaah di masjid dan surau perlu mendapat nasihat Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Biarpun kadar vaksinasi negara melepasi 90%, pandangan pakar perlu diperoleh bagi memastikan kemaslahatan ummah. Itu semuanya bergantung kepada nasihat daripada MKM dan juga KKM. KKM. Kita dengar nasihat situ, di segi lepas tu barulah kita dalam konteks hukum sebagainya akan kita berdasar di situ. Kerana soal kesihatan kita kena meraihkan pakar bab perubatan kita ni. Status kesihatan OKT akan diperiksa. Ya, status kesihatan orang kena tuduh OKT akan diperiksa sebelum dimasukkan ke dalam lokap. Ia bagi mengelak sebarang spekulasi jika berlaku kematian melibatkan OKT ketika berada di dalam lokap. Kementerian sedang menambah baik pengurusan lokap PDRM dengan melantik panel klinik swasta untuk memeriksa tahap kesihatan individu berkaitan. Adalah dua kaedah yang saya rasa boleh memastikan kepercayaan bahawa apa yang berlaku itu sebenarnya bukan kerana salah laku polis, tetapi adalah kerana maklum sajalah kesihatan dan sebagainya. Kerana dari segi peratusannya amat kecil sekali, 0.02% daripada jumlah keseluruhan orang kena lokap. Jadi inilah beberapa kaedah yang saya rasa insya-Allah akan kita hilangkan isu seolah-olah ianya adalah isu perkauman. Data turisme Malaysia di luar negara jadi panduan. Dijadikan panduan dalam mengenal pasti tahap kesediaan negara membuka kembali sektor pelancongan antarabangsa. Data itu membolehkan kempen promosi dan pemasaran dirangka apabila sempadan negara dibuka nanti. Memang berniat nak bagi liputan, terutama kepada kawasan-kawasan luar bandar gunakan satelit. Sebab kawasan Bukit Bukau ni kadang-kadang dia tidak ada line. Tidak ada line, kadang-kadang terlindung dan sebagainya. Jadi satelit ni mahal. Ini kalau ada syarikat swasta yang nak masuk minta buat satelit dan dia boleh pertimbangkan harga yang murah, yang boleh bagi harga sama dengan line yang ada sedia ada, maka kita tidak ada masalah. Perkhidmatan telekomunikasi dan internet melalui satelit, iaitu syarikat swasta boleh tawar dengan kadar berpatutan dengan syarat dapat menawarkan harga berpatutan. Kerajaan tiada masalah kepada syarikat swasta untuk menawarkan perkhidmatan telekomunikasi dan internet menerusi teknologi satelit. Tidak menafikan kawasan luar bandar terutama tempat berbukit bukau berdepan masalah liputan meskipun menara telekomunikasi baru dibina. Dan ini kami bawakan kepada anda. Hebat seterusnya, hanya 1.9% kes kategori 3, 4 dan 5. Hanya 1.9% atau 181 daripada 9,380 kes baharu COVID-19 yang dilaporkan setakat 12 tengah hari tadi. Terdiri daripada individu dalam kategori 3, 4 dan 5. Kategori 3 merujuk kepada mereka yang mempunyai radang paru-paru. Kategori 4 memerlukan bantuan oksigen, manakala 5 memerlukan bantuan pernafasan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, terdapat 851 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, merangkumi 800 yang disahkan positif COVID-19, manakala 51 lagi adalah kes disyaki. Kemungkinan dan dalam siasatan sebanyak 447 kes memerlukan bantuan pernafasan, melibatkan 348 yang disahkan positif COVID-19. Manakala 99 lagi adalah kes disyaki dan masih dalam siasatan. Boleh isytihar darurat tangguh PRN Melaka. Proklamasi darurat boleh diisytiharkan di seluruh Melaka bertujuan untuk menangguhkan pilihan raya negeri PRN Dewan Undangan Negeri DUN jika terdapat kebimbangan terhadap jangkitan pandemik COVID-19 negeri atau di seluruh negara. Pakar Perlembagaan Profesor Dato' Dr. Syamrul Hayu Abdul Aziz berkata, walaupun PRN Melaka perlu diadakan dalam masa 60 hari selepas pembubaran DUN berdasarkan Fasal Kurungan 4 Perkara 19 Perlembagaan Negeri Melaka, namun di bawah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong, darurat boleh diisytiharkan bagi kawasan berkenaan untuk mengelak daripada penggunaan perlembagaan secara normal.
Pelancongan di Pulau Pangkor diteruskan. Ya, ikuti aktiviti pelancongan di Pulau Pangkor akan diteruskan mengikut prosedur operasi standard SOP sedia ada sekiranya perjalanan rentas negeri dibenarkan dalam masa terdekat. Justeru tiada gelembung pelancongan di Pulau Peranginan itu jika pengumuman kebenaran merentas negeri mendahului keputusan melaksanakan gelembung pelancongan. Menurut pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Perak, sekiranya pengumuman untuk merentas negeri dibenarkan, SOP untuk pelancong masuk ke Pulau Pangkor akan dipraktikkan mengikut pematuhan SOP pelancongan sedia ada. Malaysia boleh jadi negara pengeluar vaksin. Malaysia boleh menjadi negara pengeluar vaksin manusia dalam tempoh 10 tahun melalui Pelan Hala Tuju Pembangunan Vaksin Negara yang akan dilancarkan dalam masa terdekat. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mosdi berkata pelan itu dikoordinasikan melalui kerjasama strategik pelbagai pihak merangkumi badan kerajaan, industri, ahli akademik dan masyarakat supaya pendekatan yang lebih menyeluruh dapat dikonsolidasi. Sebagai permulaan, sebuah pusat vaksin senegara akan ditubuhkan dan inisiatif ini perlu disegerakan kerana kerajaan sedar adalah sukar Malaysia untuk terus bergantung dan mendapatkan vaksin daripada negara maju akibat membolot bekalan vaksin. Harga siling kit ujan Kendiri perlu diturunkan. Harga siling kit ujan Kendiri COVID-19 perlu diturunkan lagi berikutan alat peranti itu boleh dikategorikan sebagai barangan keperluan pada masa ini, kata Senator Datuk Jeffrydin Atan. Beliau berkata kerajaan perlu memberikan subsidi memandangkan kit ujan Kendiri COVID-19 kini menjadi sebahagian daripada keperluan penting kepada setiap isi rumah terutamanya mereka yang sering mempunyai urusan di luar seperti keluar bekerja atau urusan persendirian. Harga asal kit ujan Kendiri COVID-19 ketika diperkenalkan adalah RM39.90. Kerajaan kemudiannya menetapkan harga siling kepada RM19.90. PRN Melaka dilaksanakan dengan SOP ketat. Pilihan Raya Negeri PRN Melaka sekiranya diadakan perlu dilaksanakan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat dan melalui proses pengendalian pilihan raya berbeza daripada kebiasaan bagi mengelakkan penularan COVID-19. Demikian pandangan pakar kesihatan awam. Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arin Omar, berkata satu pelan pengurusan risiko pilihan raya juga perlu diwujudkan bagi memastikan jangkitan dapat dielakkan. Penggulungan hari terakhir RMK12. Hari terakhir sesi penggulungan rancangan Malaysia ke-12 RMK12 di Dewan Rakyat melibatkan 3 kementerian selain 5 portfolio di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM. 3 kementerian itu ialah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Belia dan Sukan. 5 portfolio di bawah JPM pula ialah Parlimen dan Undang-Undang, Ekonomi, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Tugas-tugas khas dan Hal Ehwal Agama. Pastikan saya berat seketika kembali selepas ini. 4 bilion kerja-kerja yang belum diserahkan untuk dilaksanakan mestilah dilaksanakan dengan segera supaya program jendela dan juga program POP, Point of Presence, untuk memasang fiber optik ke 4,000 buah sekolah hendaklah dilaksanakan dalam masa 100 hari. Kedua, semua dana-dana yang disediakan oleh kerajaan, dana pinjaman, geran, bantuan yang masih terdapat di pelbagai agensi yang ditumpukan kepada industri digital, yang ditujukan kepada industri kreatif dan sebagainya, hendaklah disalurkan dalam masa 100 hari. Dan dalam masa 100 hari ini juga saya ingin memastikan semua orang migrate daripada 3G kepada 4G. Dan kalau gadget yang mereka ada, sukar mereka miliki kerana mungkin harga yang mahal, saya telah melancarkan pakej peranti keluarga Malaysia dan pakej remaja keluarga Malaysia supaya semua orang, terutamanya golongan remaja dan pelajar, akan dapat berada dalam dunia 4G.
Malaysia dijangka menjadi sebuah negara tua pada tahun 2030, iaitu apabila 15% daripada jumlah penduduk Malaysia berumur 60 tahun dan ke atas. Bagi memastikan keperluan warga emas terpelihara, kerajaan akan memperbanyakkan sistem sokongan kepada warga emas. Sehingga hari ini sebanyak 140 pusat warga emas telah diwujudkan dan kerajaan merancang untuk memperluaskan usaha ini ke seluruh kawasan parlimen. Malaysia juga perlu mewujudkan lebih banyak bandar mesra warga emas pada masa akan datang. Sistem pendaftaran warga emas nasional akan ditambah baik dan liputannya diperluaskan. Ya, ke arah negara bersukan, ayo sama-sama kita lakukan senaman demi kemaslahatan dan kesihatan kita bersama. Baik, kita teruskan untuk segmen yang terakhir adalah hebahan. Apa yang perlu kami war-warkan? Jangan lupa untuk saksikan ya inklusif Medek membela usahawan dan koperasi pada hari esok 8.40 malam bersama dengan tetamu yang diraikan Yang Berhormat Tan Sri Haji Noh bin Haji Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Pada pukul 8.40 malam hari esok 8 Oktober sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123, juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah, apa dia? Muat turun saja RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Ya, ini seperti yang saya war-warkan tadi adalah 9 Oktober 2021 adalah Hari Sukan Negara. 3 hari lagi kita akan meraihkannya. Jadi ayuh sama-sama kita sertai pelbagai programnya sudah semestinya di laman sesawang ya Kementerian Belia dan Sukan. Ya, dan seterusnya kita ada ayuh derma darah waktu operasi pusat derma darah statik semasa PKP 3.0 bermula 1 Jun 2021. Lokasinya PDN Donation Suite ya Mid Valley Mega Mall Kuala Lumpur setiap hari 10 pagi hingga 7.30 malam, dan disediakan juga nombor telefon yang boleh anda hubungi. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan sekali kongsi. Sampai di sini saja pastikan sahih, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada hari esok. Waktunya tetap sama 3.30 petang. Sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123. Assalamualaikum dan jaga diri buat semua keluarga Malaysia.